Hai Jaya, apa khabar? Macam mana dengan pelajaran awak? Semua okey? Apa awak sedang cari dalam internet ini? Hai Sharwini, saya sihat. Setakat ni semua okey. Tak ada serius lah. Sekarang saya sedang cari maklumat tentang tugasan kerja khusus saya. Oh, tugasan kerja khusus. Apa tajuk tugasan kerja khusus kamu ya? Tajuknya tentang menganalisis nilai dalam agama Hindu dan cara menghayati nilai-nilai yang diamalkan untuk pembangunan masyarakat majmuk di Malaysia. Wah, saya pun diberikan tugasan yang perlu mencari makluman tentang agama Hindu yang hampir sama dengan tajuk kamu. Setakat ini saya ada kumpul sedikit maklumat melalui internet dan beberapa buku. Bolehkah kita berdua kongsi maklumat bersama bagi memudahkan kerja kita? Oh, mesti boleh. Setakat ni, saya mendapati beberapa info tentang latar belakang agama Hindu iaitu agama Hindu dikenali sebagai salah satu agama yang tertua di dunia yang telah berkembang dalam tempoh yang luas semasa sekurang-kurangnya 5,000 tahun dahulu. Tamadun India mula muncul di sekitar Mohenjo-daro dan Harappa di lembah sungai Indus. Beberapa unsur-unsur asas seperti kepercayaan kepada Tuhan, ibadah popular Ibu Dewi sebagai manifestasi hebat ketuhanan, mandi ritual dan penggunaan simbol menandakan pelbagai aspek ketuhanan dapat dilihat dalam artifak dari tapak arkeologi Harappa dan Mohenjo-daro. Hebat betul Jaya sebab awak dapat mengumpul maklumat tentang latar belakang yang menunjukkan sejarah agama Hindu pada zaman dahulu. Bukan itu saja, Hinduisme di Malaysia biasanya dianuti oleh kaum India yang merangkumi hampir 6.3% penduduk Malaysia. Data dari Jabatan Statistik Malaysia menunjukkan bahawa daripada 1,800 juta penduduk kaum India di Malaysia, 82.7% adalah keturunan Tamil, 7.7% adalah Punjabi, 4.7% adalah Malayali, 3.4% adalah Telugu dan 1.5% adalah lain-lain. Macam awak kata tadi, agama ini adalah agama tertua yang diketahui di dunia dan tidak mempunyai pengasas, kitab atau bandar suci yang utama. Ya, dalam tempoh 1000 hingga 1500 sebelum Masihi dikenali sebagai Tempok Veda. Hindu telah diperkayakan dengan kitab-kitab suci yang diturunkan secara kolektif dikenali sebagai kitab-kitab Veda, Purana, karya falsafah yang dipanggil sebagai Upanishad dan epik besar Ramayana, Mahabharata dan Bhagavad Gita dalam bahasa Sanskrit. Bukan itu saja Jaya, agama Hindu turut terkenal melalui unsur kesenian mereka. Unsur seni bina tamadun India dilihat melalui pembinaan kuil-kuil, pembuatan patung, tiang berukir dan seni pahan yang diukir dengan unsur-unsur keceriaan dan keagamaan. Hebatnya agama Hindu. Adakah awak tahu nilai-nilai yang diamalkan oleh penganut agama Hindu yang mampu membentuk khasiat yang baik? Saya pun baru cari nilai tersebut dalam Google, tetapi ada banyak sangat pendapat tentang nilai-nilai tersebut. Boleh tak awak jelaskan kepada saya? Melalui dapatan kajian saya, ajaran Hindu adalah berdasarkan kitab Veda 1,500 sebelum Masihi. Dasar-dasar ketuhanan yang turut mengajar prinsip-prinsip etika Hindu adalah wajib dipegang teguh oleh penganut-penganutnya. Prinsip tersebutnya ialah kepatuhan dan disiplin dalam melaksanakan ajarannya. Kemerdekaan, kesihatan, kekayaan dan kebahagiaan akan tercapai jika penganutnya menjalankan tugas keagamaan dengan baik dan sempurna. Oleh itu, terdapat beberapa nilai dan kepercayaan yang diamalkan oleh masyarakat India bagi membentuk khasiat yang terpuji. Oh, begitu. Pertamanya ialah nilai kasih sayang dan kemanusiaan. Dalam konteks ini, penganutnya dinasihatkan supaya menderma dan kasih sayang sesama manusia serta binatang. Kita haruslah tidak mementingkan diri saja, malah perlu fikir tentang kebajikan orang yang berada dalam kesusahan. Mereka juga tidak sepatutnya membuat perkara yang boleh merosakkan kehidupan manusia atau makhluk lain.
Ya, Syarwini, saya pun ada terbaca tentang nilai tersebut. Seterusnya, terdapat juga nilai keadilan dan kebenaran dalam agama Hindu. Nilai ini menjelaskan bahawa masyarakatnya perlu bersifat adil dalam segala situasinya dengan bertimbang rasa sebelum mengambil sebarang keputusan dalam kehidupan. Penganut juga harus mengenal pasti kebaikan dan keburukan segala tindakan mereka agar tidak ditimpa kesusahan. Apabila dilihat dari nilai kebenaran, masyarakatnya perlu bersifat benar dalam sebarang keadaan serta tidak mengambil atau merampas hak orang lain secara tidak sah. Konteks ini juga kita boleh dikaitkan dengan konsep satya dalam agama Hindu yang menitik beratkan nilai kebenaran dalam kehidupan. Betul itu, Jaya. Itu juga merupakan salah satu nilai yang perlu diterap dalam diri masyarakat yang menganut agama Hindu. Penganut agama Hindu juga sangat mengambil berat terhadap alam sekitar. Hal ini kerana nilai pemeliharahan alam sekitar juga salah satu ajaran daripada kitab-kitab suci mereka. Hal ini kerana agama mampu memberi nilai mengenai penjagaan alam sekitar yang merupakan satu tanggungjawab oleh semua insan walaupun mereka berbeza agama. Misalnya, bagi agama Hindu, terdapat kesan karma yang menimpa seseorang manusia berdasarkan perbuatan baik dan perbuatan buruk yang dilakukannya terhadap alam sekitar. Saya juga ada mencari nilai tentang nilai toleransi. Nilai toleransi boleh didefinisikan sebagai sikap sabar dan bertolak ansur atau dapat menerima serta menghormati pendapat dan kepercayaan orang lain. Juga sikap adil kepada orang lain dan menerima hak mereka dalam perbezaan kepercayaan agama serta politik. Misalnya, sifat toleransi dalam hubungan kaum ialah sikap tolak ansur dan memahami perbezaan serta kepelbagaian agama, budaya dan sistem nilai yang wujud dalam masyarakat. Antaranya, memahami hak golongan majoriti dan minoriti, mempunyai sifat keterbukaan, kesederhanaan serta menjauhi sifat taksub atau radikal. Bukan itu saja, saya juga dapat memahami bahawa nilai hormat menghormati merupakan satu nilai yang perlu setiap masyarakat amalkan melalui pemberian layanan yang sopan apabila berkomunikasi dengan orang lain. Sebagai contoh, penganut agama Hindu menunjukkan nilai hormat menghormati kepada ibu bapa dengan menyujud kaki ibu bapa bagi mendapatkan restu mereka pada hari istimewa atau sebelum melakukan perkara baik. Jika dilihat dari sudut setiap agama di Malaysia, mengamalkan nilai hormat menghormati dengan tidak merendah-rendahkan budaya kaum lain agar tidak berlaku sebarang perselisihan faham. Oh, begitu rupanya penjelasan bagi nilai toleransi dan nilai hormat menghormati. Adakah kamu cari maklumat tentang nilai yang lain selaras dengan tajuk ini? Ya, ada. Saya juga dapat memahami bahawa nilai hemat tinggi merupakan satu nilai yang harus diamalkan oleh setiap orang dalam kalangan masyarakat majmuk. Secara amnya, nilai hemat tinggi merujuk suatu nilai yang setiap insan perlu beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian. Seperti mana yang kita ketahui, apabila kita beradab sopan semasa bergaul, kita dapat mengekalkan hubungan erat bersama agama lain serta dapat membentuk masyarakat yang beramah mesra tanpa mengira kaum di Malaysia. Sebagai contohnya, sebagaimana kita berdua beradab sopan apabila berkomunikasi antara satu sama lain, maka kita dapatlah mengekalkan hubungan erat kita sepanjang hidup. Banyak juga maklumat yang kita dapat kumpul untuk tugasan ini apabila kita berkongsi apa yang kita dapati hari ini. Bagaimanapun, saya harus berterima kasih kepada kamu, Syarwini, kerana sudi berkongsi pengetahuan yang kamu didapati. Terima kasih. Terima kasih kepada kamu juga, Jaya. Apa-apapun kita sama-sama belajar, dapatlah kita menimba ilmu sebanyak mungkin agar boleh meningkatkan ilmu pengetahuan dan dapat berjaya meningkatkan prestasi akademik kita. Practice something called Hinduism, but not really.
You see, what we consider Hinduism isn't really Hinduism at all. It's much more complex. Some say Hinduism is a religion, but it's really not. It's more of a way of life, a culture, or a philosophy. And in fact, there are many different sub-religions within Hinduism. While it originated in India thousands of years ago, it has no single founder, no single script, and no single set of teachings. You might be wondering then, what do Hindus believe? The most defining factor of Hinduism might be the collection of scriptures known as the Vedas that much of their teachings come from. These scriptures are a collection of stories that hold philosophical value and outline the value of dharma, which can loosely be translated as duty, virtue, or morality. Dharma is the power that upholds the universe and society, and it gives us the choice to act virtuously. The catch is that every group of people has a different duty which may be based on your age, gender, and social position. In one of the most important Hindu texts, the Bhagavad Gita, the prince warrior Arjuna has a long conversation with the god Krishna, who explains to him that the secret of human freedom is to act well without attachment to results. This kind of selfless action has inspired people such as Mahatma Gandhi to lead the way for Indian independence. However, its critics assert that it might be responsible for stagnating the social mobility of the Hindu people. Itu saja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.